Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Puan Mastura, iaitu panel untuk penilaian latihan industri saya yang bermula daripada 1 Mac 2021 dan berakhir pada 16 Julai 2021. So, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Syuari Iman bin Muhammad Rozi dan nombor metrik kad saya ialah 13 DKM 18 F1134. So, untuk puan lebih faham apa yang saya bentangkan sebentar lagi, saya telah pun send kat puan slide pembentangan saya dekat WhatsApp untuk puan rujuk apa-apa yang puan tak faham. Kalau untuk puan pastikan, puan pun boleh PM saya lah. Terima kasih puan. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menceritakan sedikit kepada puan tentang company tempat saya intern ni. Company ni dia ditubuhkan pada 11 Mei 2015 dan dasarnya ialah menyediakan perkhidmatan audit tenaga bagi penjimatan elektrik. Okey, dia punya misi tu sebenarnya adalah untuk membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan kami dan memberikan perkhidmatan yang luar biasa dengan meneruskan perniagaan melalui inovasi dan teknologi maju. Itu adalah dia punya misi company saya. Dan untuk pengetahuan puan, company ni dia ditubuhkan pada 11 Mei 2015 dengan modal permulaan sebanyak 100,000. Puan mesti tanya apa yang company saya buat kan, perkhidmatan apa yang dia tawarkan. Sebenarnya company ni dia menawarkan perkhidmatan audit tenaga bagi penjimatan elektrik lah. Contohnya tempat yang pernah saya audit bersama tim MySES, iaitu di KPJ Perlis, Hospital Tun Shin, Nilai Medical Center yang bertempat di Negeri Sembilan. Apa tu audit tenaga, saya akan terangkan kepada puan di slide seterusnya. Seterusnya saya akan ceritakan kepada puan tentang manager MySES Sinar Berhadi. Beliau bernama Encik Muhammad Faiz bin Hassan dan beliau juga berasal daripada Johor. Beliau juga mempunyai seramai 15 orang staf di bawah company beliau. Sebenarnya puan, company MySES Sinar Berhadi dia menawarkan 4 perkhidmatan ni puan. Tempat yang saya intern ni di bawah perkhidmatan audit tenaga. Lepas tu 3 ni puan, dia menyediakan perkhidmatan monitoring, biomed, aircon. Seterusnya saya akan terangkan kepada puan tentang skop kerja yang saya telah jalankan sepanjang saya latihan industri di company ni lah. Okey puan, seterusnya saya akan menerangkan kepada puan tentang latihan skop kerja yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh latihan industri saya di sini. So, pertama sekali puan, saya telah dilatih untuk membuat analisis room data survey di sebuah bangunan ataupun hospital. Dan yang kedua, saya telah dilatih untuk membuat analisis bacaan isu. Dan yang ketiga, saya juga dilatih untuk membuat analisis equipment list. Keempat, saya juga dilatih untuk mengambil bacaan distribution board. Dan kelima, saya telah dilatih untuk memasang power energy logger. Dan keenam, saya dilatih untuk memasang flow meter. Dan paling terakhir sekali, saya dilatih untuk memasukkan data analisis yang telah saya jalankan sebelum-sebelum ni lah. Saya masukkan dalam jadual yang telah seterusnya, saya akan menerangkan kepada puan tentang skop kerja pertama saya, iaitu membuat analisis room data survey. Iaitu saya telah dilatih oleh staf MySES untuk mengambil bacaan di bilik atau ruangan yang mempunyai penghawa dingin dan lampu lah. Untuk membuat analisis room data survey ni puan, kita memerlukan 3 alat, iaitu lux meter, CO2 meter dan thermohygrometer. Lux meter ni puan, dia berfungsi sebagai
alat bacaan keterangan cahaya lampu lah di bilik tu. Manakala termohygrometer ni, dia fungsi dia untuk kita tahu suhu penghawa dingin di bilik atau ruangan tersebut. Manakala CO2 meter kita nak tahu berapa bacaan karbon dioksida di bilik tu. Untuk pengetahuan puan, semasa saya jalankan analisis room data survey ni, saya banyak peroleh pengalaman yang menarik lah. Contohnya, saya pernah masuk bilik bedah di hospital, saya pernah masuk bilik x-ray. Untuk masuk bilik-bilik tu sebenarnya memerlukan kebenaran khusus lah. Dan disitulah saya cakap benda tu membuat saya peroleh pengalaman yang menarik lah. Di mana saya tengok lah dekat bilik tu ada macam-macam peralatan yang digunakan oleh hospital untuk membuat pembedahan. Seterusnya saya akan ceritakan kepada puan tentang skop kerja kedua saya, iaitu saya membuat analisis bacaan ASU. Okey puan, untuk penerangan tentang skop latihan kedua saya, iaitu membuat analisis bacaan ASU pula, saya akan terangkan kepada puan tentang bagaimana cara untuk membuat analisis ASU. Okey, pertama sekali, dekat sesebuah bangunan atau hospital tu, sepatutnya dia akan ada bilik ASU lah, iaitu Air Handling Unit. Dekat bilik ASU ni, kita akan mengambil bacaan suhu dan tekanan di chiller water support dan chiller water return. Puan boleh rujuk gambar yang saya letakkan dalam slide, di mana gambar tu menunjukkan saya sedang mengambil bacaan suhu dan bacaan tekanan chiller water support dan chiller water return. Dan yang kedua puan, dekat bilik ASU ni, saya akan mengambil bacaan airflow di filter ASU menggunakan alat airflow meter lah yang company sediakan. Ketiga, dekat bilik tu juga saya akan mengambil bacaan suhu menggunakan thermohygrometer dengan meletakkan di ruangan atau tempat di bahagian di bilik ASU tu. Dan yang paling terakhir sekali, saya akan mengambil bacaan distribution board dekat bilik ASU tu untuk mengetahui bacaan distribution board tu lah menggunakan clamp meter. Okey puan, untuk penerangan seterusnya tentang skop kerja keempat saya, iaitu mengambil bacaan distribution board. Saya akan terangkan kepada puan tentang langkah-langkah yang perlu saya patuhi. Yang pertama sekali, dekat bilik DB ni, bilik distribution board ni puan, dia sangat kecil sebenarnya puan. Dia tak besar pun puan bilik tu. Jadi perlu berhati-hatilah sebab kita bermain dengan elektrik kan. Okey, pertama sekali saya perlu membuka cover ataupun penutup panel dekat bilik DB tu. Dia ada panel penutup kan untuk cover DB tu sendiri. Jadi pertama sekali kita kena buka lah cover tu dengan melonggarkan skru-skru pengetat dia menggunakan drill ataupun screwdriver lah. Dan yang kedua, selepas kita buka tu puan, kita kena pastilah panel yang akan kita ambil bacaan tu dengan menggunakan safety glove bagi menjaga keselamatan lah kita, keselamatan diri lah puan daripada benda tu spark. Dan yang ketiga puan, selepas kita kenal pasti tu, kita boleh ambil bacaan menggunakan clamp meter. Selepas mengambil bacaan menggunakan clamp meter, kita perlu mencatat setiap bacaan yang kita ambil tu, kita perlu catat puan. Contohnya, bila kita dah clamp wire biru ataupun wire merah, wire hijau, kita perlu catatlah bagi kita tahu berapa bacaan bagi setiap wire yang telah kita clamp tu. Dan yang paling terakhir puan, selepas kita ambil segala bacaan yang kita perlukan tu, kita kena tutup balik bagi bagi menjaga keselamatan lah daripada DB tu meletup ke. Kita kena tutup kembali dengan berhati-hatilah. Seterusnya puan, saya akan terangkan puan tentang skop kerja saya yang kelima,
iaitu saya perlu memasang power energy logger. Okey puan, seterusnya saya akan terangkan kepada puan tentang skop kerja kelima saya, iaitu saya perlu memasang power energy logger. Pertama sekali saya akan terangkan kepada puan tentang power energy logger. Apa itu power energy logger? Power energy logger ni puan, sebenarnya dia fungsi power energy logger ni, dia merekod setiap per detik penggunaan elektrik di sebuah bangunan yang kita pasang tu lah. Contohnya saya akan pasangkan power energy logger ni dekat bilik MSB, iaitu main switchboard dekat bangunan tu, untuk kita tahulah berapa setiap hari yang diorang gunakan elektrik yang diorang gunakan di sebuah bangunan tu. Kita akan pasangkan power energy logger ni puan selama seminggu bagi mendapatkan data yang komplit lah, untuk kita tengok selama seminggu tu berapa elektrik yang mereka gunakan. Okey, saya akan ceritakan pada puan cara memasang power energy logger ni. Pertama sekali kita perlu Okey puan, untuk seterusnya saya akan terangkan kepada puan tentang skop kerja kelima saya, iaitu saya perlu memasang power energy logger. Pertama sekali kita kena tahu apa itu power energy logger. Power energy logger ni puan, fungsi dia adalah untuk merekod per setiap detik elektrik yang digunakan oleh bangunan tersebut lah. Contohnya saya akan memasang power energy logger ni di bilik MSB, iaitu main switchboard, untuk kita tahulah penggunaan elektrik di bangunan itu digunakan berapa watt sehari. Biasanya saya akan pasangkan power energy logger ni selama seminggu lah, untuk kita lebih mengetahui sepanjang tempoh pemasangan tu berapa voltan elektrik yang digunakan oleh bangunan tersebut sepanjang tempoh pemasangan. Untuk memasang power energy logger ni ada beberapa langkah yang perlu kita ikutlah. Pertama sekali, kita perlu membuka panel MSB tu dengan melonggarkan skru penutup menggunakan drill dengan berhati-hati supaya tiada spark berlaku, iaitu letupan lah. Dekat bilik MSB ni kita kena berhati-hatilah, sebab bermain dengan elektrik yang voltannya agak tinggi lah, 415 watt tak silap saya. Selepas kita membuka tu, kita perlu mengenal pasti panel yang akan disambungkan dengan power energy logger tu. Dan yang ketiga, kita perlu memasang power energy logger tu di MSB dengan memakai safety glove lah, untuk mengelakkan letupan. Sebab bilik MSB ni sangat sensitif ya puan. Saya tahu sepanjang saya intern lah, chargeman ada beritahu saya MSB ni dia punya sensitif tu, kalau tersalah clamp ataupun tu, dia boleh menyebabkan letupan lah. Selepas tu, lepas kita dah kena pasti dan pasang power energy logger tu, kita perlu setkan masa power energy logger tu. Contohnya kita pasang selama seminggu, kita kena setting lah masa untuk record power energy logger tu selama seminggu. Dan yang terakhir, kita perlu menutup kembali lah. Selepas kita buka tu, biasalah kita kena tutup kembali lah selepas buka, untuk mengelakkan sebarang masalah lah yang berlaku. Itu saja untuk penerangan tentang power energy logger. Untuk penerangan seterusnya, iaitu skop kerja ke-6 saya, itu saya perlu memasang flow meter. Pemasangan flow meter ni ada beberapa langkah lah yang perlu saya patuhi, iaitu untuk memasang flow meter ni, fungsi flow meter sebenarnya adalah untuk kita tahu kelajuan air yang mengalir dekat pipe tu. Kita kena, untuk tahu tu, kita kena pasang flow meter. Fungsi flow meter ni dia memberi bacaan lah kelajuan air. Sepanjang kita pasang tu, kita akan dapat tahulah bacaan kelajuan air yang di tempat pipe yang kita pasang tu. Okey, sekarang saya akan terangkan lah kepada puan beberapa langkah yang perlu kita ikut untuk memasang flow meter ni. Pertama sekali, kita kena kenal pasti pipe yang akan kita pasang flow meter tu. Dan yang kedua, kita perlu menanda serta memotong sebahagian pipe mengikut ukuran flow meter yang akan kita pasangkan. Biasalah kita untuk pasang flow meter ni, dia flow meter ni puan, dia lebih kurang besar dia
Puan boleh tengok dekat slide yang saya tunjukkan tu ada gambar dia. Kita kena potong mengikut ukuran dia lah, bagi untuk kita fitkan dia semasa kita pasang. Dan yang ketiga, kita perlu memasang flow meter di bahagian pipe yang telah kita potong tu dengan berhati-hati supaya dia fit dia tak longgar. Sebab kita nak tahu bacaan air tu dengan tepat, kita kena pasang benda tu dengan berhati-hati. Selepas kita pasang tu, untuk dapatkan bacaan yang tepat, kita kena tengok balik pemasangan kita tu. Sebab dia tak boleh pasang sengit ke, tak boleh pasang berdiri, dia kena stable untuk pasang benda tu. Jadi kita kena tengok balik lah selepas kita pasang tu. Dan paling last, lepas kita pasang tu, kita kena setkan masa flow meter untuk dia record kelajuan air sepanjang pemasangan flow meter tu lah di tempat pipe yang kita pasang tu. Itu saja penerangan tentang cara. Puan, untuk penerangan seterusnya iaitu skop kerja yang keenam saya, iaitu saya perlu memasukkan data analisis bacaan room data survey yang telah saya jalankan. Iaitu pertama sekali, data yang perlu saya masukkan adalah nama jabatan yang telah saya audit. Dan yang kedua adalah data bacaan keterangan cahaya lampu yang telah saya dapatkan menggunakan lux meter, dan data suhu penghawa dingin yang telah saya gunakan menggunakan alat termohygrometer, dan bacaan karbon dioksida menggunakan CO2 meter. Yang ketiga pula, saya perlu memasukkan data jenis lampu yang digunakan oleh hospital tersebut. Contohnya di ruangan tersebut menggunakan lampu jenis T5 ataupun PLC. Saya perlu masukkanlah data tu, berapa lampu yang digunakan, jenis lampu yang digunakan. Dan yang paling last sekali, saya perlu mencatatkan kalau ada bilik yang saya tak dapat masuk. Contohnya bilik yang untuk masuk bilik itu saya memerlukan kebenaran tapi saya tak ada kebenaran, saya perlu take note bilik itu sebagai bilik non-access. Itu saja untuk penerangan tentang cara memasukkan data analisis yang saya jalankan. Okey puan, untuk penerangan terakhir saya berkenaan cadangan, iaitu saya cadangkan kepada dua pihak, iaitu syarikat serta politeknik. Iaitu kepada syarikat saya cadangkan dua perkara, iaitu yang pertama, pihak syarikat perlulah mengizinkan pelatih membuat kerja dengan seorang juruteknik untuk bantuan pertolongan semasa bekerja. Dan yang kedua, saya cadangkan kepada pihak syarikat, iaitu pekerja-pekerja seharusnya memberi tunjuk ajar agar student dapat lakukanlah kerja yang mereka bagi tu. Walaupun dia orang tak ada, maknanya student dapat lakukan dengan lebih baik lah. Dan bagi pihak politeknik, saya cadangkan sebelum student memilih tempat intern, pihak politeknik perlu mengadakan ceramah yang lebih terperinci dan sampaikan maklumat-maklumat penting sebelum mereka memilih tempat intern tu. Dan yang kedua, pihak politeknik juga perlu menghubungi pihak firma untuk mengetahui perkembangan student tersebut sepanjang mereka intern dekat company tersebut. Itu saja daripada saya, Muhammad Syahri Iman bin Muhammad Razi. Dan saya juga ingin mengambil peluang ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Mastura kerana sudi mendengar pembentangan saya berkenaan tentang latihan industri saya yang bermula daripada 1 Mac 2021 sehingga 16 Julai 2021. Saya tutup pembentangan saya dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin.